Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana menghasilkan template sijil ya untuk kuis yang dibuat oleh pelajar ya. Sekiranya pelajar dah lulus ataupun dah dapat markah yang kita tetapkan dan kita nak bagi sijil kepada pelajar. Okey. Baik, di sini sebenarnya saya dah sediakan satu folder yang ada template pun ya, ada design dan ada contoh sijil yang cikgu-cikgu boleh guna, dan kalau cikgu nak tukar design sebagainya boleh saja ya, tak ada masalah. Ini hanya bantuan kecil lah cikgu ya. Okey, validation Google Form pun ada di sini. Sebenarnya validation Google Form ni dibina oleh Ustaz Fauzi ya. Jadi kita sharekan sebab Ustaz Fauzi pun share bersama. So saya ambil letak di sini link supaya tak hilang lah. Cikgu boleh klik link ni atau copy paste link ni dan cikgu boleh tengok lah validation yang lain, contohnya untuk IC, ya, kod sekolah dan sebagainya lah. Okay, untuk hari ni, untuk kali ni saya hanya nak guna satu saja, iaitu untuk nama dan juga sekolah. So saya akan gunakan satu validation saja. Okey. Kalau cikgu nakkan template design yang saya buatkan ni, cikgu boleh pergi ke link ni ya. Boleh pergi ke link ni dan cikgu akan dapat template tersebut lah. Okey, baik, saya nak mulakan. Cara yang pertama untuk kita buat kuis yang ada sijil ni, kita perlu ada Google Form ya, kita perlu ada Google Form. So saya kira cikgu semua sudah tahu cara login Google Drive ya, iaitu melalui portal ataupun direct masuk melalui Google Drive. Ya, sekiranya cikgu nak direct masuk melalui Google Drive, cikgu boleh saja contoh di sini cikgu type Google. Cikgu sign in ataupun cikgu klik di sini, cikgu nampak drive. Ya, bila nampak drive ni, cikgu klik saja drive dan dia akan tanya cikgu nak pergi ke mana. Kita nak pergi ke Google Drive ya. Okey, di sini masukkan ID cikgu. ID MOE ke, Gmail ke, EDD ke. Saya sarankan guna MOE lah kan, sebab dia full orang cakap apa, unlimited kan, so guna MOE. So cikgu masuk terus ke Google Drive, sama seperti macam ni lah. Okey, bila dah masuk ke sini, kita nak buat Google Form. Ya, Google Form tu kita klik di sini, kita klik di sini, kemudian kita pilih more dan cari Google Form. Okey, saya ada create and share sebab saya dah share folder ni. So, ada perkataan share. Okey, cikgu klik saja. Okey, di sini kita nampak Google Form. Inilah format Google Form. Okey, dia ada untitled ni, nama file kita lah. Kita cuba namakannya terus quiz 22 Mei. Okey. Ini nama file saya klik saja di sini, dia akan terus berubah. Okay, jadi nama file ni ialah quiz 22 Mei. Tepukan apa cikgu nama ni ya. Okay, di sini ada response, kemudian di sini add-ons, di sini ada themes ataupun banner banner di bahagian atas ni. Kalau cikgu nak pilih, cikgu boleh klik dan choose atau tak color, terpulang pada cikgu. Ini try and error, cikgu tak perlu risau. Kalau nak, kita pilih. Ya, kita boleh pilih mana-mana kita rasa kita perlulah. Okey, kita insert. Dia akan tambah banner di bahagian atas sahaja. So boleh ubah, boleh tukar bila masa, atau kalau tak nak kita pangkas saja. Ya? So boleh. Baik, di sini preview. Ya, kalau kita nak preview kita punya quiz, dan di sini setting. Setting ni penting ya. Setting ni penting sebab di sini kita nak buang restrict ni. Kalau tak nanti hanya EDD saja yang boleh jawab. Email lain tak boleh kan. Di sini presentation. Show presentation, kemudian kita nak soalan kita quiz, so kita nak shuffle question, so kita boleh ambil question shuffle. Dekat sini kita katakan tanya, jawapan anda telah direkodkan, sijil akan dihantar ke email yang anda daftarkan. Okay, ini akan dilihat oleh murid setelah dia submit quiz dia. Okay, baik, quizzes pula kita perlu tikkan ni supaya form kita jadi quiz. Ya. Okay, dah sampai sini settle, kita save. Save. Okay, sekarang bahagian ni dah siap ya. Bahagian ni dah center dah. Sekarang kita nak jawab soalan, nak isi maklumat. Okay, di sini kita boleh letakkan info sedikit kepada murid apa tindakan dia ya. Okay, murid boleh menjawab berulang kali. Kalau saya lah, saya nak berulang kali sehingga dia dapat sijil. Ya, sehingga memperoleh sijil.
Okay, ayat cikgu lah terpulang ya. Okay, contoh di sini saya nak pertama kita tentu nak tanya nama. Okay, nama mereka. Show answer lah untuk nama. Answer kini biarkan, tak apa. Okay, kemudian required. Ya, required supaya nama ni kalau tak isi tak boleh. Okay, tadi kita ada sebut pasal validation. Di sinilah gunanya. Ya, kita copy validation ni. Ya, kemudian di sini kita ambil response validation. Ya, kita ambil number ni, kita regular. Kemudian matches, kemudian kat sini kita paste. Dan di sini kita ada bagi info tentang perlu tulis huruf besar. Ya, macam ni saya tak apa tanpa sebab untuk ada pelajar India, ada pelajar juga yang ada tanda koma kan, tak perlu. Tak boleh tulis sebabnya sistem ni tak terima sebab kita pakai validation tu. Okey, di sini nama sekolah. Oh sorry cikgu, untuk tambahkan soalan kita klik ni ya. Okay, saya ulang sekali lagi. Ini yang pertama. Dah selesai yang pertama, kita nak kedua, kita klik ni, add question. Bunyi macam add question tapi dia tanya nama sekolah. Ya, nama sekolah lah kan soalan juga ya. Answer questions. Okay, required. Dan kita perlu letakkan validation yang sama sebab supaya pelajar dia nanti akan menulis dengan betul. Ya, kalau tak nanti si jadi tak cantik. Ya, huruf besar, huruf kecil, kan. So, nama sekolah huruf besar. Saya nak tanya 2 perkara saja untuk bahagian ni. Kalau cikgu ada IC, cikgu sila masukkan IC. Dan validation, cikgu boleh tengok di sini. Okey. Baik, di sini dah selesai. Saya nak buat section 2. Section 2 saya adalah soalan. So, bila nak buat section 2, saya akan klik di bahagian bawah ni. Kenapa saya nak buat section 2? Sebab saya minta tadi shuffle. Jadi, kalau saya tak pisahkan, soalan dan nama dan sekolah ni akan shuffle. Dia akan berubah-ubah. So, saya tak nak shuffle yang ni. Saya nak shuffle yang ini. Okey. Okey, anti-section ni kita letakkan soalan objektif. Terpulang ya, yang perkara-perkara ni semua terpulang pada cikgu. Cikgu nak bagi info, cikgu silakan. Okey, saya nak masukkan soalan pertama, so saya add soalan pertama. Okey, soalan saya apa? Berikut adalah buah-buahan tempatan kecuali. Okey, soalan ABC-nya di sini multiple choice ya. Kecuali apa? Ya. Manggis. Kecuali lagi nangka. Kecuali apple. Kecuali langsat. Okey. Dah, ini 4 jawapan pilihan. Okey, kita perlu letakkan jawapan betul sebab ini adalah quiz. So, apa jawapan betul kita? Kecuali apple, 1 markah, kita pilih done. Okey, required. Supaya jika murid tak jawab tak betul, dia tak boleh submit. Murid tak jawab, dia tak boleh submit. Bukan jawab tak betul, dia tak jawab, terticir, dia tak boleh submit. So, dia kena semak balik. Mana jawapan dia belum jawab. Okey, saya nak jawapan ini dalam bentuk shuffle. Saya nak jawapan ABC ni dalam bentuk random dia berubah-ubah. Okey, soalan 1 dah selesai. Sekarang kita masuk soalan yang kedua. Pilihan di bawah yang manakah dikenali sebagai raja buah? Okey, itu contohlah soalannya. Simple je kan. Okey, rambutan. Yang kedua, durian. Yang ketiga, tembikai. Okey, yang keempat, mangga. Mana satu raja buah kan? Soalan contoh cikgu kan. Okey, answer durian, 1 markah dan required dan shuffle. Okey, saya nak buat 2 soalan saja. Okey, bila selesai 2 soalan ni, kita perlu lihat, kita perlu add-ons. Kita nak add-ons. Tapi sebelum kita add-ons, kita nak tengok template dulu. Template kita dah siap ke belum? Okey,
Kalau template dah siap, okey, terus boleh add-ons. Okey. Contohnya template yang saya maksudkan ni, sijil pencapaian kita buat dalam Google Slide. Okey, Google Slide. Okey, macam ni. Template mesti ada marker ni. Marker full name, ada identify, title, percent, certificate, ID number, date to. Date to ni supaya susunan bulan dan hari tu betul. So, letakkan tanda 2. Okey, kat sini tanda tangan cikgu kalau perlulah. Okey, perkara ni perlu ada. Tapi kalau cikgu tak nak perkara ni title tak perlu ke, cikgu boleh delete saja. Boleh buang. Tak ada masalah. Kalau cikgu letakkan IC, letakkan tambah satu lagi marker dan letakkan dia sebagai IC ataupun ada identify 2 lah. Okey, nak dapatkan ada identify 2 ni, dia akan cikgu akan lihat nanti kat mana. Okey, ini template yang dah siap. Okey, template dah siap. Okey, dah siap, saya boleh add-on terus kepada certify ni. Okey, untuk add-on, cikgu pergi kat 3 titik ni, ada add-ons. So, klik add-ons. Okey, klik add-ons. Kemudian kat sini, cikgu type certify EM tu kan. Klik dia. Okey, cikgu install. Macam saya sudah install. So, ada tanda-tanda right dan install. Cikgu klik install. Apabila dah siap install, cikgu klik di sini, tutup pangkah dia. Okey, cikgu perlu refresh lah sikit refresh sikit supaya dia dah masuk dekat add-ons ni ya. Refresh kat sini refresh. Okey, kemudian nak cari balik di sini. Klik add-ons ni, nampak dia dah ada. Saya banyak sebab yang lain-lain lah. Okey, cikgu tengok pilih certify ni. Dia akan tanya enable. Dia enable, kita enablekan dia. Okey, get started. Okey. Dia akan muncul satu kotak arahan dia di sini. Certify punya arahan. Tak banyak juga, sikit sangat. Simple saja. Okey, kita perlu turn on. Supaya bila kita turn on, akan muncul email kat sini. Sebab kita tak minta email pun kan. Sebab dia sendiri yang akan adakan. Okey, kita klik turn on. Terus muncul email. Biarkan begitu. Okey, sekarang kita perlukan certificate records ni. Sebab dekat certificate records ni lah yang kita cari tadi full name, ada identifier kan kat sini. So kita klik dia supaya dia terbuka. Kan di sini ada identifier ni kalau cikgu nak ubah. Cikgu letaklah IC. Di sini score, certificate ID automatic ID ni automatic dia jana. Kalau lulus dia jana. Okey, ini recordsnya. Okey, kita dah klik, dah buka. Baik, ini ketentuan kita. Berapa kita nak bagi passing. Okey, kalau saya nak bagi 100%. Supaya murid tu buat berkali-kali. Kan? Soalan cikgu pun janganlah banyak sampai 40 ke 50 kan. Agak-agak lah. Okey. Baik, di sini pula template. Okey, template ni adalah template yang sedia ada. Ada cikgu yang nak guna, silalah guna. Tak ada masalah. Kalau nak tengok dulu, tengok sini. Preview all. Okey, preview all. Cikgu boleh tengok. Ini black frame, brown frame, golden. Ini contoh yang dia dah bagi. Kita boleh terus guna. Iaitu berada di golden kan. Berada di sini, pilih je. Atau cikgu nak yang dah cikgu buat sendiri. Macam saya buat sendiri tadi kan. Custom. Kita pilih custom. Dia akan buka satu tab baru. Dia tanya kat mana nak cari custom cikgu tu. File apa tu. Template sijil cikgu. Okey, dia akan buka. Dia guna PowerPoint kan. Okey, sijil pencapaian tadi kan. Okey, kita select dia. Kemudian save changes. Save change. Kemudian kat sini advance ni kita perlu klik untuk kita nampak sijil dah masuk. Okey, kita perlu klik advance untuk kita letakkan siapa penghantarnya. Kalau cikgu tak nak pun boleh juga, tak perlu ya. Okey, ini adalah ayat terakhir yang kita letakkan dekat quiz tadi. Okey, dia masuk terus. Okey, saya nak letak nama saya, Cikgu Rosni. Okey, Cikgu Rosni yang hantar. Okey, send email subject ni saya nak letak tahniah. Ni body kalau cikgu nak ada apa-apa nak tulis maklumat lagi, letaklah di sini. Okey, kemudian file ni akan dihantar, sijil ni akan dihantar dalam bentuk PDF. Cikgu boleh ubah kalau cikgu nak image pun boleh, dalam bentuk PDF boleh. Okey, save changes. Okey, sebenarnya dah siap dah untuk arahan bagi certify ni. Okey, cikgu sekarang kita boleh tutup. Sekarang kita nak sharekan
file ni dengan murid. Ya. Okay, kita boleh klik send. Ya, klik send, kita ambil rantai ni dan di sini ada shorten URL. Klik shorten URL. Nanti cikgu boleh bagi murid ataupun cikgu mungkin nak bagi dalam bentuk gg.gg pun boleh. Ya. Okay, ini shorten. So, kita copy. Kita boleh buka satu tab dan paste. Ya, ini untuk murid lah. Okey, atau kalau cikgu sendiri, cikgu dah dibuka kan, inilah paparan dia. Okey, kalau cikgu sendiri nak buka melalui mata ni pun tak ada masalah. Masih boleh. Sama je. Okey. Baik, yang tadi cikgu sharekan dengan murid. Ya, cikgu sharekan dengan murid link shorten tadi. Okey, contoh sekarang saya nak jawab soalan ni. Ya, saya nak jawab soalan ni. Saya murid lah. So, saya gunakan email saya yang lain. Okey, nama sekolah, nama saya. Nama sekolah. Nampak tak ni? Dia berubah. Ya, dia berubah sebab dia shuffle tadi. Ini antara satu perkara yang agak merisaukan sebab bila dia berubah macam ni, ini bermaksud nanti dekat CJ pun akan terubah. Nampak tak? Ni nama sekolah kan? So dekat sini agak terganggu. Cikgu boleh ni buang ni. Kalau cikgu bimbang dia berubah. Ya, tapi sebenarnya untuk tu dia tak berubah. Sepatutnya dia tak berubah. Okey, sini saya refresh balik. Okey, nama sekolah. Okey, dia tak berubah. Tapi cikgu dah shuffle dalam untuk soalan di sini. Dalam bentuk arahan ni. Okey, try and error cikgu. Cikgu Ryan, try and error. Okey, di sini saya masukkan email saya, nama. Kalau saya letakkan huruf kecil, apa berlaku? Tak terima lah. Ya? Tak nak terima huruf kecil. Okey, nama sekolah. Okey, letaklah dengan next. Okey, kan saya jawab dengan betul lah supaya saya dapat markah kan. Kecuali apple. Cikgu nampak susunannya tadi beza kan. Bawah raja durian. Dia shuffle dekat sini. Okey, submit. Okey, murid boleh view score. Dia tengok balik apa jawapan dia yang salah, yang betul, boleh view score. Dan ini arahan kita mengatakan yang CJ kita telah dihantar. Okey. Baik, sekarang saya nak tengok CJ saya betul tak dihantar. So, saya pergi dekat CJ saya ni. Saya tengoklah dekat ni. Kita buka Gmail. Ada tak CJ saya telah dihantar? Okey, ni Cikgu Rosni tanya full name saya ni. Apa maksud full name saya tu? Ejaan saya ni. Okey, ni Okey, Rosni. Okey, cikgu nampak kan CJ dia. Dah adalah nama kita. Dengan nama file tu, markah berapa, tarikh dan juga identiti, number sijil tu. Okey, so dari number sijil pun kita dah tahu dah berapa ramai murid yang dah terima sijil. Okey. Sekarang ni cikgu tengok respons ada satu. Okey, respons ni cikgu nak boleh nampak graf-graf akan muncul. Ni sangat bagus untuk murid-murid yang ataupun pelajar yang nak buat research lah. Okey, kita boleh dapatkan maklumat ataupun jawapan murid ni dalam bentuk Excel ya. Kita klikkan ni, dah ada nama yang sama. So kita klik saja. So akan muncul satu file Excel yang tertera di dalamnya berkaitan dengan jawapan-jawapan murid. Kalau ada 40 soalan lah kat sini. Kemudian adalah jawapan murid. Seolah-olah macam cikgu buat analisa jawapan murid lah. Ya, di sini akan ada lah. Okey, file ni akan berada bersama-sama dengan Google Form kita. Ni quiz 22. Dia akan muncul bersama. Okey, dia akan ada bersama. Yang tidak ada di dalam folder hanyalah Certified Records ni. Okey, Certified Records ni dia akan muncul di depan di My Drive. Okey, dia akan muncul di My Drive. So, kita tengok dekat My Drive. Okey ni. Ya, ini ada di dalam My Drive. So, kita klik kanan dan kita move to folder yang kita buat bersama CJ tu. Supaya senang cikgu cari. Kalau tak nanti boleh terabur. So, kita letak sekali. Okey, template. Saya letak ke sini. Move. Okey.
Sekarang kita tengok balik template tu, folder yang kita share tadi. Okey. Ada semua kat sini. So, cikgu bolehlah dalam lebih kemas ya. Okey. Saya rasa sampai di sini saja yang saya boleh tunjukkan. So, selamat mencuba.